Majlis Penggerak Deklarasi Rakyat ini adalah nama penuh kepada suatu gerakan oleh rakyat Malaysia yang bermula aktivitinya pada 4 hari bulan Mac yang lalu, di mana tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli biasa masyarakat Malaysia telah bersetuju bersama-sama menandatangani suatu dokumen atau pengisytiharan yang nama mudahnya Deklarasi Rakyat, yang mana tujuan deklarasi itu dan tujuan kami menandatangani dokumen tersebut ialah untuk memulakan suatu gerakan untuk merayu kepada rakyat Malaysia seramai mungkin untuk bersama-sama juga menandatangani deklarasi itu dengan tujuan untuk supaya Perdana Menteri Malaysia Datuk Najib Tun Razak berhenti daripada menjadi Perdana Menteri Malaysia. Betul, yang kami sebagai anggota Parlimen di Malaysia, khususnya di kalangan anggota-anggota pembangkang dalam Parlimen Malaysia, tetapi tidak dapat dinafikan juga mendapat sokongan walaupun senyap-senyap daripada anggota-anggota Barisan Nasional dalam Parlimen Malaysia, telah berusaha berbagai-bagai cara, termasuklah untuk juga melakukan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Walau bagaimanapun usul tersebut tidak dibenarkan oleh Speaker Dewan Rakyat untuk dibentangkan. Jadi ini adalah suatu bukti bahawa usaha saya dan rakan-rakan dan kita dalam Majlis Penggerak Deklarasi Rakyat ini berusaha dan telah berusaha dan akan berusaha menurut lunas-lunas undang-undang dan perlembagaan, tidak melalui rusuhan dan pelanggaran mana-mana undang-undang negara kita. Deklarasi rakyat ini muncul sekarang. Walaupun sebelum ini, bagaimana saya sebut tadi, ada usul undi tak percaya, ada berbagai-bagai usul yang dikemukakan atau cuba dikemukakan di Dewan Rakyat di Parlimen, tetapi keadaan menjadi dalam negara kita ini bukan bertambah baik. Ekonominya, hubungan antara masyarakatnya, tahap rasuahnya, integriti institusi negaranya, semuanya makin dahsyat. Dan yang paling membimbangkan, menakutkan kita, yang memikirkan bukan diri kita sahaja tetapi generasi selepas kita, anak cucu kita, ialah dilaporkan di media antarabangsa dan kemudiannya tidak dinafinya, kemudiannya diakuinya bahawa terdapat suatu syarikat besar yang ditanggung oleh negara yang bernama 1MDB ini, yang dihebahkan, didedahkan dan akhirnya diakui telah menanggung kerugian atau hutang yang amat besar, iaitu 42 bilion ringgit yang kemudiannya menjadi 50 bilion ringgit. Ini adalah kebimbangan kita yang paling utama. Kemudiannya dicampur pula dengan pendedahan bahawa Perdana Menteri Malaysia sendiri telah dilaporkan dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi beliau wang berjumlah paling kecil 2.6 bilion ringgit. Malah ada lagi jumlah dan angka-angka yang lebih besar yang disebutkan oleh media dan penyelidik selepas itu, tetapi bermula dengan 2.6 bilion ringgit, maka kami merasakan ini sudah sampai kepada tahap yang tidak lagi dapat kita hanya melalui ceramah atau melalui usul-usul dalam dewan, usul tergempar dan sebagainya, tetapi kita rasakan bahawa kita memerlukan penglibatan sebanyak mungkin rakyat Malaysia untuk memikirkan masanya sudah sampai untuk kita membawa perubahan yang besar kepada negara, sistem politiknya, integriti institusinya, kebebasan media, kebebasan institusi negara seperti polis, SPRM, kehakiman dan sebagainya. Maka inilah masa dan tahap yang paling penting untuk kita mulakan percubaan untuk membawa perubahan yang paling besar untuk menghentikan kegelinciran negara kita ke tahap yang paling rendah jika sesuatu tindakan seperti ini diambilkan sekarang. Ini kita lakukan dengan secara yang sedar untuk mengumpulkan segala kelompok dalam masyarakat dan negara kita.
tanpa memilih sama ada ianya daripada parti tertentu atau daripada NGO tertentu atau kaum tertentu atau kelas ekonomi tertentu, kerana kita anggap ini adalah untuk kepentingan seluruh negara, ini adalah untuk keuntungan dan masa depan dan keselamatan generasi seluruh negara kita. Jadi kita secara sedar tidak lagi mewakili parti-parti politik sahaja, walaupun saya ni ahli parlimen Tumpat mewakili parti politik dan mungkin anggota yang lainnya juga ahli parlimen juga mewakili parti politik, tetapi politik yang lain dan sebagainya. Begitu juga ada yang mewakili badan-badan sukarela yang dipanggil NGO dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk kita membawa perubahan yang sebenar-benarnya tanpa kita bertelingkah, oh ini akan menjadikan parti ini yang berjaya, ataupun kalau ini berjaya maka kelompok ini yang akan menguasai negara kita. Kita harap ianya tidak menjadi begitu. Kita harap ini adalah perubahan yang kita lakukan bersama antara semua anggota masyarakat, dan kita harap bahawa kita bersama ini akan boleh membawa perubahan untuk kepentingan negara yang bersama dan bukan kepentingan satu kelompok, satu parti politik sahaja.